Semua datang. Oh, Masya Allah. Sabah mana fikir? Sandakan, Mas. Oh, sana. Semua datang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tu nak apa? Dah sampai mana? Cuma Mereka dah sampai mana? tak apa, kita continue je. Oh ya, Tak ada masalah. mana dah tahu kan? Oh, tak apa. Dahulukan yang wajib. Betul lah. Kita dulu kena wajib. So baru lepas COVID kan, jadi nggak boleh pakai mask lah masa. Oh, Tapi semua hantaran nanti tak diantar apa. ke rumah. Ada? Barang kemasnya apa? Nilai. Nilai tak ada. Bukan, nilai. Berapa Barang harga? kemas. Nilai, Ada nilai. cincin Nilainya ke, berapa? Cincin ke, ada gelang ke. Pemberian. Pemberian lah, hantaran tu lah. Bukan Ada? hantaran. Oh, tak ada. Barang Tidak. kemas. Cincin tak ada? Cincin ada? Ada. Itulah nak tanya tu. Harga dia. Bukan harga. Value. Cincin ke. Cincin ada, cincin ada. Nak tanya tu je. Cincin atau gelang ke. Cincin dan gelang ada. Cincin dan gelang. Cincin dan gelang ada. Gitu. Okey. Ni tuan. Terima kasih. So boleh kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Mu'minin SJ2 Subang Jaya. Sama-sama kita menyaksikan majlis ijab dan qabul atau majlis pernikahan saudara kita Muhammad Hirfi Syahmi bin Muhammad Tahir dengan pilihan hatinya Nur Izrin binti Ahmad ya. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi saya akan menyampaikan khutbah nikah terlebih dahulu. Kemudian kita terus pergi kepada majlis ijab dan qabul yang akan saya sempurnakan bagi mewakilkan kepada wali pengantin perempuan iaitu Tuan Ahmad bin Sulaiman Sulaiman. 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 Jadi pada bulan 10 yang lalu beliau telah pun membuat wakalah wali dengan saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa a'ada alayhi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan pernikahan dan menggalakkan manusia kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zina dan memberi amaran berkenaan dengan perkara tersebut seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat ke-32 yang berbunyi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu menghampiri perbuatan zina kerana sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang membawa kepada kerosakan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Rawahu Ibnu Majah, yang bermaksud sesungguhnya pernikahan itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, yakni menolak sunnahku, maka bukanlah daripada golonganku. Kemudian antara hikmah perkahwinan adalah supaya kita saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Yang mana Allah Ta'ala pernah berfirman bahawasanya kami ciptakan manusia lelaki dan perempuan daripada berbagai kaum berbagai suku dan sebagainya, supaya kamu saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Kemudian
Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat yang sama, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah supaya kita dapat meramaikan zuriat keturunan manusia dengan jalan yang halal, yakni pernikahan. Kerana Nabi SAW akan berbangga dengan umatnya yang ramai pada hari akhirat kelak. Dan yang ketiga, supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana apabila kita berkahwin, kita dapat melengkapkan kehidupan kita. Suami melengkapkan kehidupan isteri, isteri melengkapkan kehidupan suami. Begitulah takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan perkahwinan ini bukanlah perkara yang seronok semata-mata, tetapi ada tanggungjawab yang harus dan yang wajib kita pikul, yang mana Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan perkara tersebut, perkahwinan ini, kepada suami dan juga isteri. Jadi apakah tanggungjawab tersebut? Kita pergi dahulu tanggungjawab suami kepada isterinya. Ini Hilfi Syahmi kena ambil perhatian lah. Iaitu yang pertama, suami wajib memberikan nafkah zahir dan batin yang secukupnya kepada isteri. Apakah nafkah zahir? Nafkah zahir seperti kita memberikan, menyediakan makan dan minum daripada sumber yang halal. Apa yang kita makan, itulah yang isteri kita makan. Dan juga memberikan pakaian yang menutup aurat kepada isteri. Dan juga menyediakan tempat tinggal yang selesa mengikut kemampuan suami. Itu nafkah zahir. Manakala nafkah batin adalah hubungan suami isteri itu sendiri, bukan sekadar itu sahaja, menjaga emosi dan perasaan isteri, menggembirakan isteri juga adalah merupakan nafkah batin daripada suami. Dan seterusnya ialah yang kedua, menghormati isteri dan juga keluarga belah isteri lah. Seperti mana kita menghormati keluarga kita, maka begitu juga kita hormati keluarga isteri kita. Dan tidak boleh mendedahkan keaiban isteri dan juga keluarga isteri di khalayak ataupun di media-media sosial. Dan seterusnya, suami sebagai ketua keluarga mestilah memberikan didikan agama yang baik kepada isteri dan juga anak-anak. Sekiranya Hilfi Syahmi mampu memberikan didikan agama, itu lebih baik. Sekiranya tidak, hantarkan isteri dan juga anak-anak serta keluarga ke kelas pengajian supaya kita faham agama Islam dengan baik. Bila kita faham agama dengan baik, maka mudah kita nak laksanakan agama dalam segenap kehidupan kita. Dan seterusnya, sebagai ketua agama, ketua keluarga. Ketua keluarga, suami mestilah menjaga titah perintah Allah dalam rumah tangga. Pastikan kita dan juga ahli keluarga kita mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah kamu akan Allah Ta'ala, maka Allah akan jaga kamu. Bagaimana kita nak jaga Allah? Jaga titah perintah Allah, jaga larangan Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kita dan ahli keluarga kita. Hari ini banyak berlaku perceraian sebab apa? Sebab tak jaga agama dalam kehidupan. Maknanya solat tak jaga, perintah-perintah Allah tak jaga, larangan Allah tak jaga, maka bagaimana Allah Ta'ala nak turunkan ketenangan dalam rumah tangga? Jadi begitulah. Dan seterusnya adalah suami tidak boleh memukul isteri pada dua tempat yang dilarang, iaitu di kepala, yakni di muka, dan juga di kemaluan isteri. Kita marah bagaimanapun kena kawal perasaan tersebut. Tidak boleh pukul isteri sewenang-wenang. Dan seterusnya, membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Jangan kita anggap isteri kita seperti maid kita yang buat segala-galanya di rumah. Kena sama-sama bantu dalam urusan rumah tangga. Boleh? Boleh. Syahmi? Boleh. Ya, alhamdulillah. Jadi kita terus pergi kepada tanggungjawab isteri kepada suami. Ini Nur Izrin kena ambil perhatian. Iaitu yang pertama, isteri wajib mentaati perintah suami selama mana tidak melanggar perintah Allah dan juga syarak. Apa yang suami suruh, apa yang suami perintahkan, wajib untuk isteri tunaikan. Kecualilah suami itu menyuruh perkara-perkara yang memaksiati Allah Ta'ala ataupun berlawanan dengan syarak, maka pada ketika itu isteri tidak lagi wajib untuk mentaati perintah tersebut. Dan yang kedua ialah isteri mestilah sentiasa berpenampilan menarik, terutamanya di hadapan suami, dan melayan suami sekiranya suami itu berhajat kepada isteri.
kecuali lah pada waktu-waktu yang dilarang oleh syarak. Dan seterusnya, isteri tidak boleh memberi orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Siapa-siapa nak masuk dalam rumah kena minta izin suami. Tambah-tambah lagi, orang yang tidak disukai oleh suami jangan beri masuk ke dalam rumah. Dan juga tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami. Maknanya isteri nak ke mana-mana, wajib minta izin terlebih dahulu, maklumkan terlebih dahulu kepada suami. Dan seterusnya, isteri mestilah menghormati suami dan juga keluarga suami dan tidak mendedahkan aib suami dan juga keluarga suami di khalayak ataupun di media-media sosial. Dan seterusnya, isteri mestilah memberikan taat setia kepada suaminya tanpa berbelah bagi, dan juga sentiasa memberi dorongan, membantu suami dalam urusan rumah tangga lah. Jadi Ustaz nasihatkan selepas akad perkahwinan jangan mudah melafazkan cerai, kerana syaitan ni dia suka manusia ni bercerai-berai. Jadi Allah pun tidak suka manusia ni bercerai-berai, seperti mana sabda Nabi SAW, abghadul halal ila Allah talaq, sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah adalah talak. Hadis riwayat Al-Hakim daripada Sya'bi. Jadi sekadar itu dulu khutbah nikah kita pada pagi ni. InsyaAllah kita teruskan majlis kita dengan majlis ijab dan qabul yang kita nanti-nantikan. Jadi Muhammad Hirfi Syahmi dah bersedia InsyaAllah. Okey, sebelum tu suka Ustaz memberi peluang kepada Hirfi Syahmi untuk melihat terlebih dahulu bakat isteri di belakang sana dan mengesahkan benar lah. Betul aja. Betul lagi Betul aja. Pakai emas, pakai emas. Kenal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Nur Izrin izinkan untuk Ustaz mengakad nikahkan mewakilkan wali. Okey, alhamdulillah. Pengantin perempuan sudah pun memberi izin. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah nanti bila Ustaz sebut nama, Hirfi Syahmi jawab saya lah. Jadi Ustaz lafazkan ijab terlebih dahulu, selepas RM300 tunai tu, terus jawablah, saya terima nikah. Ni tak ada, saya terima nikah, sebut nama. Terima nikah dengan Ahmad dengan mas kawinnya RM300 tunai. Ya, ni hafal malam tadi. Sudah apa Ustaz? Ya, alhamdulillah. Macam itulah. Ya, takut Boleh. salah saya. Boleh? Boleh kita teruskan InsyaAllah. InsyaAllah. Ni baru steady ni. Okey. Jadi saya mohon pada seluruh yang hadir untuk sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan segala dosa dan kesilapan kita dan juga memberkati majlis kita pada pagi ini, dan juga kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperbaharui syahadah kita dengan dua kalimah syahadah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Wahai Muhammad Hirfi Syahmi bin Muhammad Tahir, Ya, saya. saya nikahkan dikau dan saya kahwinkan dikau dengan Nur Izrin binti Ahmad yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikahnya Nur Izrin binti Ahmad dengan mas kawinnya RM300 tunai. Jadi kan saya kata nikah Nikahnya. Okey, maaf Ustaz. sekali lagi boleh Boleh. nikah terus nama. Nikah tu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwijuka ala ma amara Allah bi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Wahai Muhammad Hirfi Syahmi bin Muhammad Tahir, Ya, saya. saya nikahkan dikau dan saya kahwinkan dikau dengan Nur Izrin binti Ahmad yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai.
saya terima nikah Nur Izrin binti Ahmad dengan mas kawinnya RM300 tunai. Ada saksi? Alhamdulillah. Kedua-dua saksi berpuas hati dengan lafaz tersebut. Jadi kini Nur Izrin binti Ahmad sah menjadi isteri kepada Muhammad Hirfi Syahmi bin Muhammad Tahir. Sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka punya rumah tangga mereka bina pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta berpanjangan kekal bahagia hingga ke syurga Firdaus Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala serta dikurniakan zuriat keturunan yang salih insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbirna biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم بارك لهذين العروسين وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بين العروسين كما ألفت بين الماء والطين وبين آدم وحواء وبين إبراهيم وحاجر وسارة وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وكل أمهات المؤمنين المطهرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon restu dan kami merafakkan rasa kesyukuran kami ke atas nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada saudara kami Muhammad Hirfi Syahmi bin Muhammad Tahir dan juga isterinya Nur Izrin bin Ahmad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah pernikahan mereka pada pagi ini ya Allah. Waridailah pernikahan mereka ya Allah. Panjangkan jodoh mereka kekal bahagia hingga ke Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah keberkatan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Kurniakan kepada mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah daripada khazanah-Mu, daripada sisi-Mu rezeki yang halal dan barakah. Hindarilah mereka daripada segala rezeki yang haram dan syubhat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada mereka berdua zuriat keturunan yang salih salihah yang bakal membanggakan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ketenangan hidup kepada mereka. Hindarilah mereka daripada segala bala malapetaka dan bencana dan juga hasad dengki manusia dan jin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah taufik hidayah kepada mereka berdua untuk mereka sentiasa mentaati setiap perintah-Mu dan meninggalkan setiap larangan-Mu ya Allah, serta menjunjung tinggi sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pernikahan pada pagi ini berjalan dengan lancar. Jadi kita terus pergi kepada majlis membaca perakuan ta'liq lah yang akan dibaca oleh pengantin lelaki. Kita baca bismillah daripada sini sampailah ke Gustanak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Izrin binti Ahmad,
selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak hur, tebus talak. Jadi di sana boleh faham tak apa yang baca tu? Boleh? Boleh Ustaz terangkan sikit ya? Boleh. Okey, tadi pengantin lelaki telah pun membaca perakuan ta'liq. Jadi perakuan ta'liq ni untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan isteri lah. Sekiranya suami boleh mentalakkan isteri ataupun menceraikan isterinya, tetapi isteri tidak boleh menceraikan suami, ataupun minta cerai daripada suami pun hukumnya adalah haram. Jadi adanya lafaz ta'liq ni. Jadi tadi pengantin lelaki telah pun membuat pengakuan apabila dia meninggalkan isterinya dalam tempoh 4 bulan hijrah berturut-turut, dengan sengaja ataupun paksaan. Dalam tempoh tersebut suami tidak memberi nafkah kepada isteri, ataupun tidak menghantar wakil memberi nafkah kepada isteri, sedangkan isteri itu masih taatkan suami, tidak berlaku sebarang nusyuz ataupun ingkar kepada suami, ataupun dalam satu keadaan yang lain dia menyakiti tubuh badan isterinya seperti pukul ataupun sebagainya, ataupun dia mengkhianati isterinya, ataupun dia melupuskan harta isterinya, maka apabila berlaku 4 perkara tadi yang disebutkan tadi, maka isteri ada hak untuk menuntut ataupun membuat aduan kepada pihak mahkamah. Dan apabila sabit aduan tadi di sisi mahkamah, maka dia membayar kepada mahkamah sebanyak RM10. Maka pada ketika itu mahkamah menerima bagi pihak suaminya, maka jatuhlah talak dengan cara talak khuluk, iaitu terus talak. Boleh faham? Boleh. Faham, boleh turunkan tangan lah, insya-Allah. Sini. Okey. Jadi bawa ke isteri. Daripada mana dah? Tadi ni. Oh, okey okey ya. Dia dah. Okey. Saksi tamu tadi siapa? Okay, of course. Saksi kedua. Okey. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pernikahan pada pagi ini berjalan dengan lancar. Jadi saya ucapkan jutaan tahniah kepada kedua pengantin yang kita raikan pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar pernikahan mereka diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kekal bahagia hingga ke Jannatul Firdaus, serta dikurniakan zuriat keturunan yang saleh-saleh insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sepanjang saya mengendalikan majlis pada pagi ini, sekiranya terdapat kekurangan ataupun tersilap kata, saya mohon maaf. Dan kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, ini Syami tanya pengantin baru. Jadi ni slip nikah sementara lah. Selepas bulan boleh pergi ke pejabat agama di Shah Alam, ambil CD nikah yang original lah. Boleh Ustaz. Macam bayaran seperti kita mana bayar sekali sini ya? Betul. Okay, saya ni nikah. Okey. Ini orang yang pernah ni ya. Kita boleh cek dulu ya. Saksi
Saya bagi saksi je lah. Apa yang terus bagi saksi? Bang Mas yang Terima kasih. So, masuk masuk. Ya. Sana. Tanggungjawab suami. Betul Ustaz?